Sial Kot. Kerajaan membenarkannya, tapi nama produk ialah Lebih kurang dalam 2 hari lepas, negara digemparkan dengan whisky ataupun sejenis arak berjenama Tokmah. Dan dikatakan nama jenama tersebut boleh mengelirukan masyarakat. Tetapi, adakah nama semata-mata boleh menyebabkan masyarakat terpesong ataupun beralih arah daripada jalan yang benar? Jadi ayo kita lihat contoh-contoh nama produk yang unik dari seluruh dunia yang mungkin unik di negara tersebut tetapi pelik bagi telinga anda, ataupun produk tempatan yang mungkin menyimpang daripada maksud namanya sendiri. Secara dasarnya, setiap negara dalam dunia ini mempunyai regulasi ataupun undang-undang untuk menamakan sesuatu produk, malah untuk menamakan orang juga. Di peringkat antarabangsa, hak penamaan produk dan juga hak cipta adalah berdasarkan perjanjian antarabangsa iaitu The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Work 1886, dan ada pertubuhan antarabangsa yang meregulasi hak cipta dan juga nama-nama produk iaitu World Intellectual Property Organisation yang berpangkalan di Geneva, Switzerland dan ditubuhkan pada 26 April 1970. Sebut pasal Switzerland mungkin terasa nak ingin terbang ke sana, maklumlah dah boleh rentas negeri, dan mungkin salah satu penerbangan yang baru ditubuhkan pada tahun ini mungkin akan menarik minat anda untuk mencubanya, iaitu Air Sial. Air Sial dilancarkan pada Februari 2021 iaitu tahun ini di Pakistan dan beribu pejabat di Sialkot, Pakistan. Berdasarkan nama syarikat penerbangan tersebut, Air Sial merupakan gabungan nama airlines dan juga Sialkot iaitu bandar di mana ibu pejabat syarikat ini terletak. Nama syarikat Air Sial sebenarnya adalah sah di sisi undang-undang Pakistan, tetapi adakah MAVCOM ataupun Suruhanjaya Penerbangan Malaysia akan membenarkan Air Sial untuk mendarat di KLIA? Dan kalau rasa haus di dalam penerbangan, mungkin anda rasa untuk minum air mineral. Di Turki ada jenama air mineral yang berjenama Bear. Anda boleh baca sendirilah. Dan air mineral ni sebenarnya telah menjadi satu meme ataupun satu jenaka di Indonesia beberapa tahun belakangan ni. Dan mungkin anda pun pernah dengar juga. Ada jenis yang cecair dan ada juga dalam bentuk pejal. Adakah nama syarikat berak sah di sisi undang-undang Turki? Jawapannya ya. Kerana nama tersebut tak adalah memberikan makna yang pelik bagi orang Turki, tetapi adakah kastam diraja Malaysia akan membenarkan air mineral dan jeruk berak dijual di pasaraya-pasaraya tempatan? Bukan sahaja nama boleh mengelurkan, malah slogan ataupun iklan yang terpampang untuk menarik perhatian pelanggan. Dan ini adalah disebabkan oleh kesilapan di dalam pengiklanan ini. Itu adalah pentingnya tinggal di dalam sebuah masyarakat yang majmuk dan pelbagai bangsa. Pada tahun 2017, pada bulan Ogos, sebuah syarikat makanan Jepun di Singapura telah mengeluarkan satu iklan untuk mempromosi makirul. Itu benda macam sushi lah lebih kurang. Dan untuk menarik perhatian semua, dan sudah tentunya mereka berjaya melakukannya kemudian, syarikat tersebut mengambil 2 perkataan pertama daripada lagu kebangsaan Singapura iaitu lagu Majulah Singapura. Dan dengan kreatifnya, perkataan mari kita berubah menjadi maki. Dan iklan tersebut menjadi hangat di internet pada waktu tersebut. Dan selepas pada itu, syarikat tersebut telah pun memohon maaf dan menukar nama promosi tersebut kepada Harmoni Maki. Atas sebab itulah perlunya ada syarikat yang berbilang bangsa dan berbilang kaum di dalam, supaya kesilapan begini yang begitu kecil, hanya satu huruf berubah menjadi satu benda yang sangat besar. Di kerajaan Arab Saudi, anda mungkin memfikirkan bahawa nama-nama yang dijual di dalam pasaraya ataupun kedai-kedai adalah nama-nama yang Islamik ataupun nama yang berdasarkan permulaan nama-nama surah. Tetapi di Arab Saudi tidaklah sebegitu. Nama boleh dipilih apa sahaja, mungkin nama keluarga ataupun nama puak dan kabilah. Sebagai contoh,
Terdapat satu produk makanan ringan di Arab Saudi bernama Al-Botol. Produk chips, popcorn dan juga makanan ringan yang lain. Dan produk ini dijual secara meluas di Arab Saudi dan juga negara-negara Teluk tanpa sebarang halangan, dan kerajaan membenarkannya. Tapi nama produk ialah Al-Botol. Dan oleh kerana produk ni dijual di Arab Saudi, sudah tentulah Al-Botol boleh dibeli di Makkahul Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Tapi mungkin fikir, kenapa nama Al-Botol? Kenapa? Kita mungkin dengar pelik, tapi bagi orang Arab mungkin benda tu biasa saja. Dan adakah nama tu mengelirukan bagi orang Melayu je? Bagi orang Malaysia je. Tapi bagi orang Arab mungkin tak. Dan sebut tentang nama yang mengelirukan, pernah tak anda dengar nama restoran Texas Chicken, terutamanya di kawasan Lembah Kelang? Di Amerika Syarikat, Texas Chicken tidak wujud. Sebaliknya, di negeri Texas di mana Texas Chicken berasal, nama sebenar franchise tersebut adalah Church's Chicken. Tapi kata, ayam gereja. Bukan maksud ayam gereja. Nama pengasas franchise tersebut ialah Church. Nama penuhnya adalah George W. Church. Maksudnya nama dia digunakan di dalam restoran tersebut. Bukannya maksud ayam tu asal daripada gereja. Tak. Sebab itu panggil Church's Chicken, iaitu ayam yang digoreng oleh Encik Church, bukannya ayam dari asal gereja. Contoh yang lain yang lebih dekat di tanah air ialah nasi berlauk air dingin. Mati-mati ingatkan rupanya nasi tu dibuat dengan air sejuk. Tapi sebenarnya tak. Nasi tersebut dibuat di kampung air dingin Tumpat, Kelantan. Adakah mengelirukan? Bagi saya je. Sebab dia, adakah dia dibuat dengan air sejuk? Mungkin, tapi tak tahulah. Cuba komen di bawah. Dan produk yang paling mengelirukan, yang benar-benar boleh membawa kegusaran kepada masyarakat, ialah ubat kuat lelaki. Ubat kuat ialah ubat untuk meningkatkan tenaga batin dan kebiasaannya mengandungi bahan aktif yang tidak berdaftar ataupun kalau dibenarkan melebihi tahap yang dibenarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan produk ini dijual secara berleluasa di papan-papan trafik jalan raya dan juga di dalam talian, terutamanya dan mungkin anda terfikir kenapa ada iklan sebegini macam. Menurut teori ekonomi Keynes, penawaran ataupun penjualan sesuatu produk itu muncul sekiranya ada permintaan. Oleh kerana produk ubat kuat lelaki digunakan untuk membesarkan, menegangkan dan memanjangkan I feel like you have to go dirty. Dan produk ubat kuat lelaki yang terus terang menjahanamkan kesihatan dan juga memporak-porandakan masyarakat juga sebab isu kesihatan, kurang mendapat liputan meluas terutama daripada kalangan ahli-ahli. Dan satu lagi produk yang mengelirukan bukanlah segi namanya tetapi dari segi kandungannya, iaitu makanan suplemen, iaitu makanan tambahan yang dikatakan mengandungi buah-buahan yang berkhasiat. Saya tak nafikan buah tu berkhasiat, tetapi persoalannya ialah berapa banyak kandungan buah yang terkandung dalam satu produk tersebut. Kebiasaannya begitu sedikit ataupun hampir tiada sebab letak dalam suhu bilik. Kalau letak pisang pun dalam bilik 3-4 hari akan jadi hitam. Jadi kalau buah biasa takkanlah simpan sampai setahun 2 tahun masih elok. Kebiasaannya produk suplemen atau tambahan ni mengandungi filler ataupun gula dan juga bahan-bahan pengawet untuk mengelakkan dia jadi cepat basi. Jadi produk ni sebenarnya agak bahaya juga kalau dimakan secara banyak ataupun tidak mengikut sukatan yang dicadangkan. Tak boleh kata produk ni tak elok sebab ada sijil halal dan juga HACCP, maksudnya pengeluarannya dikontrol. Cuma dari segi etikanya ialah berapa banyak buah sebenar yang terkandung di dalam produk makanan suplemen, makanan tambahan ni. Jadi adalah lebih baik untuk beli buah-buahan segar di pasar tani dan juga pasar raya mana kan anda boleh keluar rumah dan juga beli, kerana peniaga-peniaga kecil perlukan sokongan daripada anda. Dan boleh saja beli buah delima, boleh buah kurma, tak perlu tunggu bulan puasa, boleh je beli sekarang, beli masa pun. Dan antara buah yang paling murah dan boleh diakses bila masa ialah buah pisang. Buah pisang harganya murah dan kalau nak free ataupun percuma, datanglah ke masjid-masjid berhampiran anda setiap hari Jumaat. Sementara stok masih ada.
Sebagai penutup, nama-nama yang unik mungkin rasa pelik atau mengelirukan. Sama ada di dalam negeri ataupun di tempat lain. Benda itu memang wujud. Dan persoalannya adalah sejauh mana ia mengelirukan masyarakat. Dan produk macam ubat kuat yang terang-terang mengelirukan masyarakat dikata kuat, tetapi yang sebenarnya menghancurkan sebab dengan kandungan bahan aktif dan juga bahan terlarang. Yang itu tak adalah kecoh banyak sangat sebab menguatkan kan. Dan sekiranya sebuah syarikat mahu pergi jauh ke peringkat antarabangsa, perlunya ada satu pasukan yang berbilang bangsa supaya kesilapan seperti yang dibuat oleh syarikat Makirul di Singapura tidak berlaku di mana-mana syarikat lain, tapi akan berlaku jugalah sebab. Dan sebagai kata penutup, kopiah Tok Mah, saya sajikan kepada anda, sebenarnya ada lebih pada satu agama dalam dunia ni yang pakai kopiah.